Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini memang luar biasa, lucu tapi benar dan pasti lucu. Ini berkaitan dengan nasi kandar lauk babi yang amat tular sekarang di mana-mana, bahkan menjadi bahan politik pula di Dewan Rakyat Kecoh, di media sosial Kecoh, dan dijadikan pula bahan politik. Apa yang tak nak jadi bahan politik? Mufti sendiri kata, nasi kandar lauk babi bebas dijual pada bukan Islam. Ini alasan yang beliau berikan. Jika orang bukan Islam yang menjual makanan tidak halal, seperti nasi yang berlaukkan daging khinzir atau babi, maka mereka bebas menghidangkannya atau menjualnya kepada masyarakat bukan Islam. Kata Mufti Pulau Pinang, Wan Salim Wan Muhammad Nur. Tegasnya, ia adalah sebagaimana diketahui bahawa orang bukan Islam tidak terikat dengan hukum Islam. Tetapi mana-mana premis yang menjual makanan sedemikian yang tidak halal itu hendaklah memaparkan iklan atau notis memaklumkan status makanan tersebut supaya tidak dimakan oleh penganut Islam. Pihak penguatkuasaan agama hendaklah mengarahkan premis-premis berkenan supaya berbuat demikian, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung bantahan Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Prisma terhadap promosi premis yang menjual menu nasi kandar berlauk babi yang didakwa akan mewujudkan kekeliruan. Terdahulu, Presiden Prisma Jawahar Ali Taib Khan dilaporkan berkata, tindakan itu dianggap bentuk penghinaan kepada industri nasi kandar di Malaysia yang diketahui dipelopori penguasa atau pengusaha restoran Muslim sejak puluhan tahun. Prisma beranggapan ia akan menimbulkan kekeliruan kepada pelanggan serta penggemar nasi kandar di negara ini sekaligus memberikan gambar negatif kepada menu kesukaan ramai ini, kata beliau. Justru Prisma ingin menegaskan hidangan nasi kandar di semua premis milik ahli Prisma di seluruh negara dijamin halal dan bebas daripada bahan dilarang di dalam Islam, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Wan Salim berkata, larangan memakan daging khinzir ke atas umat Islam dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran dan sebab larangan adalah ia disifatkan sebagai rijsan yang boleh difahami sebagai najis atau kotor. Selain itu katanya, Islam juga melarang umatnya daripada memakan benda-benda yang kotor atau menjijikkan yang disebut sebagai khabaith. Tambahnya, ilmu perubatan moden juga telah menemui sejenis cacing yang terkandung dalam daging khinzir, daging babi yang dinamakan Trichini. Cacing ini amat berbahaya terhadap kesehatan manusia dan menyebabkan penyakit yang sukar diubati. Bagi seorang Muslim, apa jua yang dilarang oleh agama Islam, hendaklah dihindari sama ada diketahui sebab ia dilarang atau tidak. Keimanan kepada wahyu Allah sudah memadai bagi seorang Muslim untuk mematuhi segala perintah Tuhannya termasuk dalam soal makan dan minum jelasnya. Justru pihaknya menyeru masyarakat Islam supaya berhati-hati dalam soal makan dan minum, supaya tidak termakan benda-benda yang diharamkan. Trichini boleh menyebabkan trichinosis yang boleh menjangkiti seseorang akibat makan daging mentah atau tidak cukup masak daripada haiwan yang dijangkiti parasit. Beberapa komen dalam ruangan Malaysia Kini bercakap tentang perkara ini. Bagi Black Hawk, beliau kata nasi kandar ada sejarah asal-usulnya. Kenapa ia dipanggil nasi kandar? Tapi saya kurang arif dari mana sejarah bermula nasi kandar babi ini, kata beliau. Black Panther juga menulis, Muslim makan makanan halal, non-Muslim makan makanan halal dan tidak halal. Ini pengetahuan am, bukan, kata beliau. Buat apa kecoh heboh buang masa, kata Black Panther. Truth Cons juga memberikan komen pelbagai.
Beliau berkata banyak jenislah, banyak kata-kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pula pandangan Anda tentang perkara ini? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pasti mengejutkan kita semua. Pendedahan ini ialah pendedahan yang paling luar biasa sekali. Ini berkaitan dengan isu yang telah lama berlaku selama ini, yaitu isu mengaitkan bekas Perdana Menteri yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pelbagai spekulasi, pelbagai pendedahan yang luar biasa. Kali ini daripada Malaysia Kini, Renong, berkaitan isu Renong, Halim mendakwa tak diberi pilihan di depan Mahathir. Wah, ini memang betul-betul mengejutkan kita semua. Halim saat berhujah, dia tidak diberikan sebarang pilihan. Dalam pertemuannya dengan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2001, sehingga menyebabkan dia terpaksa melepaskan pegangan dalam syarikat Renong Berhad. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu. Dalam jawapan pelanatif terhadap penyataan pembelaan Mahathir bagi tuntutannya, Halim menegaskan lagi bahawa dia terpaksa atau dia dipaksa oleh Perdana Menteri terbabit bersama dua yang lain untuk bersetuju dengan pengambilan paksa berkenan. Dua lagi individu yang menjadi defendant dalam saman sivil itu ialah Nur Mohamed Yaakob selaku Menteri Kewangan kedua ketika itu, serta Kerajaan Persekutuan. Pelanatif tidak diberikan apa-apa pilihan dalam mesyuaratnya dengan Tun Mahathir Mohamad dan TSNY Nur Mohamad dari pada atau sekitar 12 Julai 2001 hingga 17 Julai 2001 katanya. Dalam jawapannya yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 30 Oktober, Halim menegaskan bahawa dia tidak menyetujui pengambilan paksa terhadap haknya dan pelucutan hak sebagai pemegang saham mengawal Renong. Melalui pernyataan pembelaan mereka terhadap tuntutan pempasan Halim, Mahathir dan dua defendant lain berhujah pelanatif terbabit tidak pernah dipaksa untuk melepaskan pegangan dalam syarikat terbabit. Ketiga-tiga mereka antara lain mendakwa Halim sendiri bersetuju untuk melaksanakan tawaran GO ke atas keseluruhan pegangan saham dan pelanatif diberi pampasan sewajarnya sebanyak 165 juta ringgit. Dalam jawapan itu, Halim seterusnya menegaskan bahawa pampasan 165 juta ringgit itu tidak memadai kerana dia RM 100 juta daripadanya terpaksa dibayar kepada UEM berhubung dengan option jual. Halim mendakwa kerajaan memintanya dan UEC supaya memberikan option jualan tersebut luput, membiarkan option jualan tersebut luput. Halim mendakwa wang RM 165 juta ringgit itu sebenarnya bukanlah pampasan untuknya kerana melepaskan pegangan saham Renong, kerana langkah tersebut adalah bagi membantunya menangani kerugian akibat penutupan gadai janji terhadap pelbagai aset yang disandarkan kepada pelbagai pembiaya bagi tujuan membiayai jumlah 100 juta ringgit tersebut. Pelanatif mendakwa hal itu dibuktikan melalui suratnya kepada Khazanah Nasional Berhad bertarikh 13 Mei 2003. Sebelum ini dalam tuntutannya, Halim mendakwa Mahathir secara langsung dan melalui Nur Mohamad mengarahkan dia agar tidak meneruskan tawaran GO kerana kerajaan mahu memperoleh semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan, Khazanah atau pihak yang akan dicadangkan. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang tak pernah kita tahu selama ini. Apa nasib Mahathir selepas ini? Kita tak tahu lagi. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.